Baik, seterusnya kita ke Sarawak dengan fokus keputusan kerajaan negeri untuk terus menggunakan bahasa Inggeris sebagai salah satu bahasa komunikasi dalam pentadbiran. Perancangannya bersama Bu Mawin. Silakan, Bu Ma. Ya, Alif, terima kasih. Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak untuk terus menggunakan bahasa Inggeris sebagai salah satu bahasa komunikasi dalam pentadbiran adalah berlandaskan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, keputusan itu bukan bermaksud kerajaan negeri menentang polisi kebangsaan untuk memperkasakan penggunaan bahasa Malaysia dalam perkhidmatan kerajaan. Sebaliknya, Sarawak memandangkan perkara tersebut dalam sudut yang lebih praktikal dan berdasarkan perkara 161 Perlembagaan Persekutuan yang membolehkan penggunaan bahasa Inggeris dalam sesetengah urusan seperti di prosiding mahkamah dan persidangan Dewan Undangan Negeri untuk negeri Sabah dan Sarawak. Selain itu, katanya penggunaan bahasa Inggeris adalah lebih sesuai digunakan terutama melibatkan istilah berkaitan ekonomi digital, ekonomi sekular dan hidrogen yang sukar untuk diterjemah kepada bahasa Malaysia. Tegasnya, tindakan Sarawak untuk menggunakan kedua-dua bahasa tersebut bukan bermaksud kerajaan negeri tidak sealiran dengan kerajaan persekutuan, tetapi ianya lebih kepada kepentingan komunikasi dengan dunia luar dalam memajukan ekonomi negeri. Jadi bermakna yang praktikal, bukan saya sealiran dengan dasar kebangsaan. Ada orang ada Abang Jo declare Sarawak, they don't follow national policy. It's not. I follow. But Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap merasmikan Perhimpunan Agung Parti Pusaka Bumiputera Bersatu PBB ke-15 di Kuching. Beliau yang juga yang di-Pertua PBB melahirkan keyakinan Gabungan Parti Sarawak GPS akan memenangi kesemua 31 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Katanya kejayaan itu boleh dicapai menerusi kerjasama dan kesepaduan antara parti komponen GPS sambil mengingatkan semua pihak agar tidak sombong, terus merendahkan diri, berbakti kepada rakyat dan bekerja kuat untuk meraih sokongan akar umbi. Baik, sementara itu Sarawak sedang membincangkan tentang pengeksportan tenaga elektrik ke Singapura bagi menyokong keperluan operasi pusat data Republik tersebut. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, perbincangan masih di peringkat awal namun Sarawak telah menetapkan bahawa penjualan tenaga tersebut tidak melebihi 1,000 megawatt. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, maksimum 1,000 megawatt berkenaan adalah bagi memastikan keperluan tempatan terhadap tenaga elektrik sentiasa mencukupi. Premier menambah dengan cara sedemikian juga boleh mewujudkan situasi menang-menang bagi Sarawak dan Singapura dengan harapan syarikat teknologi maklumat dan komunikasi akan melebarkan sayap ke bumi kenyalang menerusi pembukaan pusat data di negeri ini. Pusat data merupakan tulang belakang ekonomi digital yang pesat berkembang di seluruh dunia. Namun menggunakan jumlah tenaga yang besar bagi peralatan seperti alat menyimpan dan kemudahan pendinginan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap merasmikan Perhimpunan Agung Parti Pusaka Bumiputera Bersatu PBB ke-15 di Kuching. Sarawak pada masa ini telah mengekspor tenaga elektrik ke Indonesia dan Brunei Darussalam. Dalam pada itu, Premier memberi jaminan kerajaan negeri akan terus berusaha mencari dana untuk membangunkan Sarawak. Jelasnya sumber-sumber negeri sedia ada akan ditambah nilai bagi menghasilkan pulangan yang lumayan seperti cukai jualan ke atas produk minyak dan gas dari Sarawak, pindaan terhadap kanun tanah dan pindaan rang undang-undang hutan. Selain itu, katanya Sarawak merancang penubuhan dana kekayaan berdaulat bermodelkan Government Pension Fund Global yang dilaksanakan di Norway untuk manfaat semua pihak. Agensi kerajaan swasta dan badan bukan kerajaan di negeri ini diseru untuk mempertingkatkan program bantuan turun padang. Timbalan Menteri Perusahaan dan Peladangan Komuniti yang juga Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin berkata, ia penting bagi membantu golongan kurang bernasib baik. Ujar Datuk Willy, bantuan ini juga tidak hanya fokus kepada golongan kurang bernasib baik, malah golongan belia juga diambil kira ke arah mengembangkan kepakaran mereka.
Beliau berucap pada program Jelajah Kami Prihatin Sarawak FM dan YFM di Dewan Serbaguna Kampung Darul Islam Belimbing, Padawan. Sementara itu, Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya dalam ucapannya memberitahu Jelajah Kami Prihatin RTM Sarawak ini diadakan serentak hari ini di beberapa lokasi terpilih termasuk Padawan, Seri Aman, Sibu dan Miri. Beliau berharap program ini dapat memberi manfaat dan membuka jalan kepada bantuan-bantuan lain khususnya masyarakat yang memerlukan. Rezeki tidak terduga apabila terpilih sebagai penerima bantuan menerusi program Jelajah Kami Prihatin Anjuran Sarawak FM dan YFM RTM Sarawak di Kampung Darul Islam Belimbing, Padawan hari ini. Itu yang dinyatakan Darus Saad, 41 tahun, yang terjejas akibat COVID-19. Darus Saad yang tinggal bersama isteri Nur Rebecca Guno 27 tahun dan dua orang anak berusia 8 dan 3 tahun memberitahu dengan sumbangan bekalan makanan dan keuangan berjumlah RM1,000 ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban perbelanjaan mereka. Kami pun rasa terkejut juga. Kami masa ya bini kami pada namun RTM datang situ nak beri sumbangan apa indah nak kami pada siwatut kami padanya. Seperti uang-uang lain si kena pahal kami pandai kena kami pada caknya ni pada ialah nya padanya rezekinya berapa caknya. Beliau ditemui pemberita RTM menjelaskan beliau sebelum ini tiada pekerjaan tetap namun tetap berusaha menjana pendapatan dengan mengambil upah sebagai buruh kasar selain bekerja jika khidmatnya diperlukan. Sementara itu di Bintulu, penerima bantuan Norman Nicholas Adai, 30 tahun, mengalami lumpuh sejak kecil ekoran diserang demam panas. Walaupun tidak pernah bersekolah, Norman fasih berbahasa Melayu dan Inggeris kerana hobinya suka menonton siaran TV dan YouTube. Saya Norman Nes ada rakai. Saya tibus me agi kuat saya. Oh, dia kuat dia cakap. Ya. Saya kena terima kasih Tuhan. Mendapat bantuan allowance bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu, Ibu Norman iaitu Baun Engan sentiasa berharap anaknya itu dalam keadaan sihat dan mampu menguruskan diri sendiri suatu hari nanti. Manakala penerima di Kampung Cina Jalan Penyiaran Limbang iaitu Muhammad Halimin Sabtu berasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan. Aku mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM, kepada Betumal memberi sedikit bantuan kepada korang selama ni dan ada bantuan yang diorang berikan juga setiap bulan. Terima kasih kepada yang membantu. Setiap penerima bantuan menerima sumbangan berbentuk bakul makanan dan wang tunai sebanyak RM1,000. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2022 yang bertemakan 25th Legendary Rainforest Celebration membuka tiranya malam tadi dan kembali menemui peminat muzik seluruh negara secara fizikal, menikmati persembahan sambil menyaksikan keindahan flora dan fauna antara yang amat dirindui selepas 2 tahun festival muzik terbesar Sarawak itu ditangguh akibat pandemik COVID-19. Rata-rata pengunjung yang ditemui RTM menyatakan keterujaan untuk menyaksikan persembahan nyanyian serta persembahan alat muzik dari dalam dan luar negara secara dekat. It's completely different. I mean like, because you're being in a forest with natures and everything, so the environment, the ambience, the people, everything is different. So. Tapi actually luar negara. Lebih baik sekenal. Sebab tenaga budaya sedar juga. Tenaga sebenarnya ketengahkan lagi culture ialah. Yeah, there are a lot of instruments we've never seen before and songs that we've never heard before, obviously. So it's really fun. Bagi salah seorang pelancong dari Australia, festival kali ini merupakan pengalaman pertama beliau dan ia adalah sesuatu yang amat unik dan perlu diteruskan pada masa akan datang. In the festival, I'm having a really good time. Everyone seems really lovely. I love the layout. It's beautiful. All the tropical trees, all the lights. I think I'm having a really good time. I've only been here about 2 hours, but I'm really excited for the rest of the weekend. Sementara itu, menurut Jerry Kamit, salah seorang pemain sapek yang membuat persembahan pada malam tersebut, kepuasan beraksi di atas pentas muzik terbesar Sarawak itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh beliau dan rakan-rakan penghibur yang lain. After pandemic 2 tahun and
then sebelum dia ada virtual macam mesti ada kepuasan lah virtual musuh kan. So itu adalah yang live tu is yang real lah, best. RWMF 2022 diadakan selama 3 hari sehingga esok diadakan secara maya dan fizikal dengan menampilkan lebih 60 penghibur secara berkumpulan dan individu. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, terima kasih Buma.